Suatu hari, sedang Umi melangkah anak-anak tangga ke bilik guru, Umi disapa kasar oleh seorang rakan guru. Umi agak terpinga-pinga. "Awak, saya akui awak seorang guru yang hebat. Beri apa-apa saja kerja awak boleh lakukan dengan sempurna. Tapi sebagai ibu, awak hanya layak saya letakkan di bawah tapak kasut saya saja," katanya sambil mengelap tapak kasut kulitnya yang berkilat. Sungguh hati Umi luluh dengan penghinaan itu. Subhanallah, hati Umi sebab. Rupa-rupanya tantrum Uwais telah membakar hati orang. Padahal Umi sentiasa ada pada setiap saat dan ketika. Umi sendiri yang menangani setiap kali masalah timbul. Lagi pula, Uwais baru saja tahun 1. Apalah akal seorang anak kecil dapat buat untuk menyenangkan hati seorang guru dewasa yang hebat. Uwais pula baru saja pandai bercakap. Untuk seorang kanak-kanak seperti Uwais, lantunan suaranya agak kasar kerana dia masih belum bijak untuk mengawal intonasi suara. Dalam dada Umi terasa ingin pecah. Namun seperti biasa, kalau Umi terlalu terluka, Umi akan berhenti bercakap. Umi hanya diam. Saat Umi diam itu, tiba-tiba Uwais datang dengan kertas keputusan peperiksaan. 96%. Ada lagi tak yang lebih tinggi daripada ini? Ada, jawab Uwais. Siapa? Umi jengkelkan mata. Fahmi, jawab Uwais perlahan dan tergetar-getar melihat mata Umi yang membutang merah. Dam! Umi hantuk kepala Uwais ke dinding. Umi mahu selepas ini Uwais memberikan yang terbaik untuk Umi, bukan yang kedua terbaik, tengking Umi. Uwais memandang Umi dengan wajah yang sayu. Kemudian tangisannya mula memecah suasana pagi di bilik guru itu. Sebenarnya Umi ingin memeluk Uwais erat-erat seusai keputusan ujian ditunjukkan. Umi tidak mahu melepaskan anak yang pernah membuat hati Umi tidak tenteram dengan potensinya. Tetapi rasa terhina telah mengheret Umi pada emosi yang sangat teruk. Umi hantuk kepala Uwais, bukan kerana dia tidak bangga dengan Uwais, tetapi kerana Umi rasa gagal menjadi Umi yang baik. Umi gagal membeli akhlak dan sasiah yang baik. Umi gagal mendidik anak-anak yang boleh membanggakan. Selalu sahaja Uwais menjadi mangsa umpatan orang. Akhirnya anak yang ada di depan mata menjadi mangsa. Sebelum itu, di kampung juga ada seseorang yang nekat menjumpa Umi dan sinis berkata, "Saya tahu awak terlalu muda untuk menjadi seorang ibu. Awak belum berapa pandai mendidik anak. Saya boleh ajar awak cara-cara mendidik anak untuk lebih beradab, supaya tidak memalukan keluarga apabila besar nanti." Masya Allah, benarlah Umi seorang ibu yang gagal. Walaupun Umi tahu setiap perkara yang berlaku bukan salah anak Umi. Salah anak Umi hanya kerana istimewanya terlalu lurus. Istimewanya hanya kerana tidak pandai membela diri apabila dituduh. Setiap kesalahan, walaupun orang lain melakukannya, tetap diletakkan kesalahannya kepada Uwais. Uwais yang perlu menanggung kesalahan yang dia tidak lakukan semata-mata seorang yang ingin berhelah dan beralasan untuk tidak disalahkan. Cermin amari di rumah jiran pecah. Uwais yang dipantai teruk kerana anaknya mengadu Uwais penyebabnya, sedangkan anaknya ingin melepaskan diri daripada dimarahi oleh ibu. Ketika itu, Uwais sedang membaca buku. Tiba-tiba sahaja dipukul tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Kisah itu Umi tahu daripada kakak yang ada bersama Uwais ketika itu. Begitu juga jika ada kanak-kanak kecil menangis, Uwais penyebabnya, walaupun orang lain yang mengusiknya. Malah pada hari kejadian Umi dihina di sekolah itu, bibir Uwais yang pecah diketuk oleh seorang rakan. Tetapi Uwais dipersalahkan kerana Uwais tidak pandai meyakinkan guru disiplin bahawa dia tidak bersalah. Tangan siapa yang layak untuk membentuk anak Umi yang teramat istimewa ini? Cikgu yang selain Umi? Tidak.
Umi tidak percaya ada orang lain yang boleh membentuk mengikut acuan yang Umi inginkan sekian lama. Umi yang diberi amanah ini, artinya Allah sudah memilih Umi. Meski siapapun anak Umi, pemilik yang hakikinya Allah. Jika Umi gagal membentuk anak-anak Umi dengan akhlak Islam seperti Umi impikan, sewajarnya yang berhak dikembalikan amanah adalah kepada penciptanya. Umi mesti istiqamah dalam menjalankan tanggungjawab Umi. Kurang kejadian itu, hampir seminggu Umi tidak bercakap dengan anak-anak. Setiap kali anak-anak datang menghampiri, Umi mengelak. Tak ada Umi sebab. Umi tidak boleh memeluk anak-anak Umi sehingga hati Umi mampu bersuara sendiri. Rakan-rakan sejawat yang lain meminta Umi memandang dan merenung mata anak-anak Umi. Pandang mereka, lihat kerinduan mereka. Anak-anak rindu akan bebelan Umi, namun Umi sekadar berdiam diri dengan nasihat. Setiap hari, mereka lah yang bantu anak-anak mengurus diri ke sekolah. Mereka membawa Uwais dan Auni yang masih berada di prasekolah berbelanja di kantin. Sedangkan Umi tetap membantu membisu. Abah juga tidak dapat merubuhkan hati Umi yang mengeras membantu itu. Sehingga suatu hari, anak-anak Umi datang membawa kaki Umi memohon maaf. Auni yang ketika itu hanya berusia 5 tahun menangis sungguh-sungguh dan bertanya kepada Umi, kenapa Umi tidak mahu bercakap? Auni memberitahu yang dirindukan Umi. Cakaplah Umi, peluklah Umi. Pecah air mata Umi. Saat itu menekat, Umi akan pastikan anak-anak Umi membanggakan orang sekeliling. Umi nekat untuk membuktikan tangan Umi yang akan membawa sinar yang cerah kepada anak-anak Umi. Hati Umi yang hancur lunyai dengan penghinaan telah Umi jelaskan kepada anak-anak. Tolonglah bantu Umi mencari pembelaan diri. Ada yang kita tunjangi selama ini, kalau perlu dibuang, kita buanglah. Yang mana boleh diikut, kita ikutlah. Kita bina satu budaya keluarga yang baik. Anak-anak hanya perlu ikut apa yang Umi akan tunjuk dan didik. Uwais perlu dibantu untuk keluar daripada masalahnya. Orang yang tidak mempunyai anak seperti Uwais boleh bercakap apa-apa saja. Seandainya mereka melalui apa yang kami lalui, suatu hari mereka akan menelan semula apa-apa yang mereka katakan itu. Uwais hanya perlu dikembangkan potensi diri yang ada padanya. Jika Umi Abah hanya membiarkan Uwais tanpa memimpin ke arah kecemerlangan, siapa yang akan melindungi dia jika kami tiada lagi di dunia? Selepas kejadian itu, fokus Umi ialah Uwais. Umi perlu mengembangkan potensi Uwais dalam pembelajaran, kerana di situ titik punca untuk Uwais keluar daripada cangkir hidup Uwais yang dikotori dengan penghinaan. Umi perlu ingatkan, jika Uwais tidak digodak potensinya pada usia dewasa, yang ada hanya penghinaan demi penghinaan akan membelit diri Uwais. Uwais perlu cemerlang. Orang melihat Umi Abah melebihkan Uwais daripada anak-anak yang lain. Sebenarnya hanya keluarga kecil kami yang tahu bagaimana sukarnya untuk Uwais melalui disiplin yang Umi Abah tetapkan. Kadang-kadang untuk mendapat pelukan pun susah jika gagal dalam disiplin yang Umi Abah tetapkan. Masalah anak-anak Umi terutama Uwais ialah bersosial. Pesan Umi, jika berkawan hanya untuk dilukai, lebih baik bersendirian. Fokus kepada apa-apa yang penting dalam hidup. Kalau berkawan, jangan sampai dipengaruhi kawan. Buatlah keputusan betul mengikut apa yang Allah ajarkan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul. Umi tahu anak-anak Umi jujur dalam melangkah. Pernah Umi berdialog dengan Uwais. Peraturan sekolah menyuruh kita beratur. Mengapa ramai saja tidak beratur? Main langgar saja. Mana yang betul? Ikut peraturan atau tidak? Tanya Uwais suatu hari. Kalau ditanya Umi, pasti Umi jawab yang betulnya beratur. Kita patut mengikut peraturan yang telah digariskan untuk kita. Kita jangan mengambil hak orang walaupun sekadar tempat dalam barisan. Ramai yang melanggar peraturan sebabnya orang yang suka buat walaupun tahu itu salah. Bukan kerana kita boleh buat. Umi seorang ibu, seorang guru, kerja mendidik mesti mendidik ke arah yang betul. Bukan kerana orang lain boleh buat,
Umi perlu ajar anak-anak Umi boleh berbuat yang sama seperti mereka. Umi bukan seorang yang sempurna. Ada ketika Umi garang macam singa, tapi selalu saja bodoh macam lembu. Ada ketika bijak macam kancil, namun dalam keadaan apa-apa juga pastikan kita sentiasa beristighfar mengharapkan ampunan Allah, agar kita tidak sentiasa khilaf sehingga sentiasa membuat pilihan yang silap. Alhamdulillah, apa-apa yang berlaku selepas Umi mogok bercakap, perubahan ketara pada anak-anak, semuanya fokus. Uwais yang sejak kecil melalui jalan sukar ketika alam sekolah menengah 2 kali berjaya ke kamp pemata pintar. Semasa di tingkatan 4, Uwais ditawarkan ke sekolah pemata pintar, namun Umi yang buat pilihan supaya Uwais terus berada di SM Imtiaz Besut, kerana di situ Umi pasti tempat yang terbaik untuk mendewasakan Uwais. Tahniah anak-anak Umi, kalian semua syurga Umi Abah.